Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu teknik bagaimana kita dapat bangkit daripada down ataupun bila kita dilanda keresahan ataupun ada satu bencana yang datang kepada kita, contohnya bisnes tak jadi ataupun sekarang ni ekonomi kita tengah drop ataupun kita baru nak up. Jadi proses pemulihan daripada down itu sendiri perlu ada proses-proses dia ataupun perlu sedikit motivasi, yang mana motivasi tersebut bila kita install dalam diri kita, insya-Allah kita boleh mengharungi semua sekali dugaan-dugaan yang telah pun diberikan kepada kita, insya-Allah. Baik, dari mana saya rujuk? Dari mana saya rujuk buku-buku motivasi ini? Yang pertama sekali saya rujuk buku Motivasi daripada Tuhan, motivasi daripada Tuhan, yang ini Rahsia Hebat Menjana Kecemerlangan Diri dan Ummah. Ini ditulis oleh Tuan Baharudin Ali Masram Al-Haj dan juga Muhammad Rizal Long. Dekat dalam ni dia menulis tentang emotional, tentang spiritual, tentang intelligence, semua sekali ada di dalam buku ini. Jadi kalau kita nak berbicara tentang buku boleh tulis macam-macam sebab dia teori. Tapi rupa-rupanya bila kita berada dalam keadaan realitinya, kadang-kadang tidak sama dengan buku ini. Okey, jadi kadang-kadang ia datang daripada pengalaman. Mungkin pengalaman penulis buku, pengalaman kita, pengalaman saya, pengalaman tuan-tuan sendiri, dan insya-Allah yang itu yang menjadikan kita lebih kuat. Pengalaman itu sendiri, bila kita melaluinya sendiri dan kemudian kita boleh menyampaikan dengan baik, insya-Allah dia boleh menghasilkan satu langkah yang sangat-sangat orang tenanti-nanti. Apakah langkah-langkah dia? Dan saya ketika dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga pernah mengalami situasi down, yang mana saya down pada tahun 2013. Di saat itu saya dengan isteri saya masing-masing tak ada gaji. Kebetulan isteri saya dia tak ada gaji sebab sambung belajar, dia sambung master. Kemudian pada bulan 8 2013 kami tak dapat gaji. Dia tidak ada gaji. Saya pula, tuan-tuan, kebetulan pada ketika itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, company tempat saya bekerja, tempat saya cari makan, tak boleh bagi gaji pada tahun itu. Jadi isteri tak ada gaji, kita tak ada gaji, dua-dua tak ada gaji. Terbaik, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Bulan pertama tak ada gaji, bulan kedua tak ada gaji, bulan ketiga tak ada gaji, bulan keempat tak ada gaji, bulan kelima tak ada gaji. Berapa lama? Saya selama-lamanya tidak ada gaji. Sama dengan isteri saya, start daripada tu sampailah ke hari ni. Dia ambil unpaid leave, kemudian berhenti kerja. Jadi terus sambung dengan tak ada gaji lah. Saya pula duk tunggu company tersebut naik, sampai ke law ni tak naik-naik, tuan-tuan. Jadi macam manakah proses ataupun apakah teknik ataupun adakah langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mempercepatkan proses pemulihan tatkala kita down. Okey, jadi selepas saya mengalami sendiri dan kita boleh bangkit dalam tempoh beberapa bulan selepas itu, daripada duit tak ada, daripada banyak hutang, daripada kena halau, daripada kereta kena tarik, daripada kena macam-macam lagi tomahan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah kita dapat pulihkan kita punya ekonomi, dan alhamdulillah sekarang ini makin lama makin baik, makin lama makin baik, alhamdulillah. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sendiri pun dah pun jadi penceramah, kemudian alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru-guru yang hebat, contohnya Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsa, Coach Jamil Wahab, dan kami menulis tentang buku Coaching for Leaders. Ada ketikanya kami buat juga Coaching for Business. Kedua-dua buku Coaching for Leaders dengan Coaching for Business kami tulis bersama-sama, para ahli panel, para speaker, dan alhamdulillah Datuk Fadilah Kamsa sendiri menulis tentang macam mana kita menghubungkan hati kita dengan Yang Maha Pencipta. Itu di antara buku yang telah pun ditulis oleh kami bertiga. Actually dalam sebuah program kami rakam balik, kemudian kita keluarkan buku ini, Coaching for Leaders. Coaching for Leaders ni sebenarnya dia bukan untuk kepimpinan yang ada staff bawah tu.
dia sebenarnya dalam kepimpinan holistik, kepimpinan keluarga, kepimpinan diri, kepimpinan di pejabat, kepimpinan di tempat kerja, kepimpinan dengan kawan-kawan, kepimpinan dengan bos. Sebab ada orang dia bila melihat sudut kepimpinan ni, kita dengan orang bawahan sahaja. Rupanya kepimpinan ni dia adalah satu benda yang 360. Kepimpinan dengan bos kita, kepimpinan dengan isteri, kepimpinan dengan anak-anak, kepimpinan dengan mak dan ayah, kepimpinan dengan Tuhan, kepimpinan dengan agama, kepimpinan dengan attitude, adab dan sebagainya. Dia berkait rapat dengan attitude kita, berkait rapat dengan diri kita. Jadi itu di antara program khusus yang telah pun kita bangunkan untuk memulihkan hati-hati ini supaya tidak down ataupun tidak cepat berasa putus asa dalam kehidupan. Ya, dia berkait rapat dengan inline kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita menjaga hati kita, bagaimana kita dapat memperbetulkan diri kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam episod yang pertama ini, dalam episod yang pertama ini saya nak bercerita tentang nikmat apabila diuji. Okey, yang pertama sekali, bila kita kena ujian, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya sekarang ini COVID-19, ya, contohnya sekarang ini, contohnya ada wabak ketika ini, dan wabak tersebut sangat-sangat besar, sangat-sangat dahsyat, menjadikan kita tak dapat buka kedai, menjadikan sales kita drop, menjadikan tim kita berhenti kerja. Satu, tim kita berhenti kerja. Yang kedua, kita tak dapat nak bagi gaji kepada tim kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali apa yang kita perlu buat pada ketika ini ialah kita mestilah redha. Kita mesti redha. Redha ni maksudnya mencari hikmah di sebalik ujian. Yang pertama sekali kita perlu buat. Datang ujian, Masya Allah, apa yang aku kena buat ni? Yang pertama sekali, kita mencari redha Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita mencari hikmah. Contoh mencari redha Allah, apabila Allah Subhanahu Taala telah pun bekukan kita punya perjalanan perniagaan kita. Maksudnya ditakdirkan oleh Allah pada 16 Mac yang lalu, contoh, kita tak boleh buka kedai. Sebab perintah daripada kerajaan menjadikan kita tak boleh keluar rumah. Kita tak boleh buka perniagaan. Bisnes kita automatic drop. Selama berapa lama? Selama sebulan contoh dia. Dah lah melibatkan bulan Mac hingga bulan April. Kalau bulan Mac semata-mata baru sebulan. Ini dia dah jadi bulan Mac separuh, bulan April separuh. Gabung dua tu 2 bulan tuan-tuan. Jadi bagaimana kita dapat menghadapinya dengan tenang? Bagaimana kita dapat menghadapinya dengan senyuman? Yang pertama sekali ialah mencari hikmah. Nak cari hikmah macam mana? Kena ada redha. Redha ni maksud dia, mungkin sebelum ini kita bekerja, mungkin sebelum ni kita buat bisnes, kita tidak fikir pun tentang redha Allah. Kita buat bisnes kerana apa? Mungkin kita buat bisnes sebelum ni kerana wang. Kita buat bisnes kerana mengejar kekayaan. Kita buat bisnes sebab mencari harta dunia, contoh dia. Dan pada ketika inilah kita perlu muhasabah balik. Sebenarnya kita buat bisnes ini bukan nak kejar kekayaan semua sekali tu. Kita buat bisnes ni sebenarnya nak mencari redha Allah. Apabila Allah Subhanahu Taala bagi tahu kepada kita, Zul, kamu dah tak boleh buka bisnes lagi, maka kita kembali mencari redha Allah. Ya Allah, tak apa, aku sebenarnya bukan nak cari kekayaan dunia ini, aku nak mencari redha-Mu ya Allah. Itu yang paling penting sekali. Nasihat ni daripada siapa? Daripada Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah sendiri. Okey, so, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama sekali, cari hikmah di sebalik ujian. Langkah pertama untuk kita hadapi ujian, supaya kita tenang, supaya kita calm down. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila ujian itu berlaku kepada kita, kita tak dapat kawal emosi kita, maka fizikal kita juga akan jadi stres. Apabila kita tak dapat kawal emosi kita, maka mental kita juga akan mental akan jadi disorder. Mental kita tak dapat nak kontrol. Jadi menyebabkan fizikal kita lemah, dan spiritual kita, keimanan kita automatik akan jadi lemah. Semangat kita akan mula menurun. Graf dia terus downgrade. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat dia, langkah pertama apa dia? Langkah pertama ialah mencari hikmah.
Apakah hikmah dia? Mungkin sebelum ni kita jarang mengingati Tuhan. Pada kali inilah kita nak sebut Allah. Macam mana ni bisnes aku ni? Kita dah mula menyebut kalimah Tuhan. Kita mula banyak masa untuk baca Quran. Kita mula banyak masa untuk buat amal ibadah. Mungkin sebelum ni amal ibadah pergi ke masjid, dan sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala telah pun blok. Semayang Jumaat pun tak boleh, nak pergi berjemaah pun dah perlu jarak-jarakkan. Tapi Allah SWT nak melihat adakah kita masih lagi boleh istiqamah ataupun boleh konsisten dalam membuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali tuan-tuan, iaitu mencari redha ataupun mencari hikmah di sebalik ujian. Itu langkah pertama yang tuan-tuan perlu buat. Jangan lupa untuk sambung pada video tutorial berikutnya untuk langkah kedua dan langkah ketiga apabila kita berhadapan dengan ujian, insya-Allah.